Berbanding dengan negara-negara Asia Tenggara yang lain, sistem kesihatan dan kelahiran bayi baru lahir di Singapura merupakan antara yang terbaik bukan sahaja dari segi fasiliti, malahan dari segi faedah yang diperolehi. Sistem berbentuk komprehensif telah berjaya dibentuk kerajaan Singapura sebagai jaringan keselamatan sosial semua kelahiran warga tempatan bagi melindungi aset generasi mereka sejak dari awal. Walaupun begitu, dengan banyak tawaran dana berbentuk wang yang disalurkan secara subsidi kepada mereka, warga Singapura dilihat tetap enggan untuk menimang cahaya mata disebabkan oleh banyak faktor. Kenapa perkara ini berlaku? Teruskan bersama Paling Top. Pada tahun 1993, kerajaan Singapura memperkenalkan Akta The Education Endowment Scheme Act of 1993, iaitu memulakan skim simpanan yang dikenali dengan nama EduSave bagi membantu warga Singapura menampung kos pendidikan anak-anak mereka. Bermula seawal usia 7 tahun, setiap warga Singapura akan dibukakan secara automatik akaun EduSave di mana kerajaan Singapura akan menyumbang grant secara tahunan ke dalam setiap akaun secara percuma. Pada tahun 2019, jumlah grant tahunan setiap individu bernilai 230 Sing dolar dan 290 Sing dolar untuk pelajar sekolah rendah dan menengah. Dana terkumpul ini dijamin kadar dividen sebanyak 2.5% setiap tahun dan boleh digunakan hanya untuk kegunaan pendidikan sahaja. Lebihan dana dalam akaun seandainya berbaki akan dibawa ke hadapan bagi pendidikan kolej atau universiti. Kesinambungan dari EduSave, pada tahun 2001, kerajaan Singapura melancarkan Child Development Co-Saving Act bagi menggalakkan lebih ramai rakyat Singapura melahirkan anak yang bersifat tidak mandatori. Lebih dikenali sebagai CDA atau Child Development Accounts, skim simpanan dalam CDA memperkenalkan kepada warga Singapura insentif yang sangat besar untuk memiliki anak, di mana kerajaan Singapura akan memberikan grant pemula minimum 3,000 Sing dolar untuk anak pertama dan kedua. Apa yang menariknya, sekiranya ibu bapa menyimpan wang dalam akaun CDA anak-anak mereka, kerajaan Singapura sendiri akan menambah simpanan mengikut nilai yang telah didepositkan oleh ibu bapa sehingga nilai maksimum 3,000 Sing dolar. Lebih menarik lagi, di bawah sistem CDA ini, semua ibu bapa warga Singapura akan menerima grant bantuan penjagaan anak berjumlah 8,000 Sing dolar untuk anak pertama dan kedua, manakala 10,000 Sing dolar untuk anak berikutnya bagi setiap seorang. Grant bantuan ini dibayar selepas 3 minggu tarikh kelahiran dalam 5 kali bayaran sehinggalah anak berusia 18 bulan. Bagaimanapun, semua dana bantuan dan grant ini tetap tidak mampu menggalakkan pasangan Singapura berjimat bagi melahirkan anak. Tahukah anda Singapura kini berdepan dengan ancaman masyarakat tua? Dalam tempoh 10 tahun kebelakangan ini, Singapura telah mencatatkan kadar kelahiran bayi yang terlalu rendah, iaitu pada tahun 2018 mencatatkan rekod paling buruk. Kadar kelahiran tahunan di Singapura ketika ini adalah 1.14 yang diramalkan tidak mampu menampung keperluan populasi negara kecil itu di masa hadapan. Negara Jepun yang seringkali disebut sebagai negara paling berisiko mengalami masalah masyarakat tua pun mempunyai kadar kelahiran 1.43 secara tahunan. Penurunan ini berlaku secara konsisten dengan kadar tertinggi pernah dicapai adalah 1.96 kelahiran pada tahun 1988 sebelum mula menurun yang menyebabkan kerajaan Singapura memperkenalkan akta-akta demi menggalakkan rakyat mereka memiliki cahaya mata. Namun tiada sebarang perubahan drastik dapat dilihat walaupun sistem sokongan komprehensif daripada segi kewangan dan kesihatan telah diperkenalkan dengan kadar kelahiran rakyat Singapura menurun sehingga ke tahap yang membimbangkan. Dengan bermacam grant dan bantuan diberikan, persoalan utamanya adalah kenapa warga Singapura cukup takut untuk berasmara tanpa perlindungan bersama pasangan masing-masing. Perubahan cara hidup khasnya melibatkan golongan wanita memberikan impak terbesar kepada kadar kelahiran negara republik tersebut. Pada dekad 1980-an,
Usia wanita yang menjadi ibu majoritinya tergolong dalam kelompok usia 25 hingga 29 tahun, tetapi kini majoritinya terletak dalam usia 30 hingga 34 tahun. Dalam tempoh 10 tahun, usia median wanita bergelar ibu kali pertama meningkat daripada 29.8 pada tahun 2010 kepada 30.8 dalam tahun 2019. Perbezaan ini menunjukkan majoriti wanita Singapura selesa memilih untuk melambatkan kelahiran anak pertama mereka atas beberapa faktor yang telah dikenal pasti. Faktor kerjaya dan karier menjadi punca utama kenapa ramai wanita enggan mengandung lebih awal disebabkan tekanan yang wujud untuk memperkembang dan menstabilkan potensi mereka di tempat kerja. Ramai wanita takut dengan cuti bersalin yang perlu diambil akan menjejaskan kenaikan pangkat serta enggan dilihat sebagai satu kelemahan yang perlu diberikan perhatian oleh majikan. Beberapa kajian yang dijalankan juga menyebut dasar jangka masa panjang yang diperkenalkan oleh kerajaan Singapura sendiri sebenarnya banyak mempengaruhi mentaliti warga Singapura terhadap kelahiran. Warga Singapura dilaporkan memiliki cara pandang yang agak moden terhadap keperluan mempunyai anak, yakni berbeza dengan negara Asia Tenggara yang lain. Mereka melihat anak hanya sebagai satu bentuk keperluan emosi berbanding kepentingan kepada keperluan jaminan kewangan masa hadapan. Polisi-polisi yang dibentuk kerajaan Singapura diyakini mampu melindungi seseorang individu sejak lahir daripada segi faktor kewangan. Ini membuatkan ramai rakyat Singapura tidak nampak keperluan untuk mereka memiliki anak yang ramai yang seringkali dikatakan mampu mengubah nasib keluarga. Kos penjagaan anak yang tinggi juga dibimbangi oleh pasangan khasnya para wanita yang takut mereka tidak mampu untuk menampung atau menyediakan dana perbelanjaan yang diperlukan walaupun dengan sistem sokongan yang lengkap disediakan. Kita juga belum mengambil kira faktor perkahwinan apabila Singapura mencatatkan kenaikan peratusan perceraian lebih tinggi, iaitu penambahan 3.8% berbanding perkahwinan, iaitu pengurangan 5.8% bagi tahun 2019 berbanding tahun sebelumnya. Lebih memburukkan keadaan adalah kadar perceraian juga dilihat mempunyai pola meningkat yang konsisten setiap tahun. Cabaran terbesar kerajaan Singapura dalam menangani masalah ini adalah disebabkan wujudnya ketidakseimbangan yang sangat ketara dalam kadar kelahiran berlainan etnik. Walaupun secara puratanya Singapura mempunyai kadar kelahiran 1.14 secara tahunan, jika dibandingkan dalam kategori etnik secara spesifik, warga etnik Cina Singapura merupakan kumpulan paling rendah kadar kelahirannya, iaitu hanya 0.98. Ini bermakna kadar kelahiran etnik Cina di Singapura tidak memadai untuk menampung kadar kematian. Etnik Melayu tahun ke tahun dilihat semakin meningkat kadar kelahiran mereka dengan 14 kelahiran bagi setiap 1000 orang berbanding 8.7 untuk India dan 7.6 untuk China bagi tahun 2019. Besar kemungkinan itu adalah masalah yang paling dibimbangi kerajaan Singapura yang selama ini dilihat berusaha keras untuk mempertahankan sistem pentadbiran berorientasikan masyarakat berbilang kaum didominasi etnik Cina. Diramalkan seandainya tiada perubahan berjaya dilakukan terhadap kadar kelahiran, akan berlaku perubahan besar dalam komposisi masyarakat Singapura yang akhirnya akan meningkatkan pengaruh orang Melayu di Singapura berikutan pertambahan mereka dalam populasi. Langkah terbaru kerajaan Singapura menangani masalah kadar kelahiran ini adalah mengumumkan sumbangan geran tambahan sebanyak 3,000 Sing dolar kepada mana-mana pasangan yang menimang cahaya mata dari 1 Oktober 2020 sehingga 30 September 2022. Kerajaan Singapura akan membayar 3,000 Sing dolar untuk memastikan pasangan suami isteri terus mengadakan hubungan intim.